Cuba kita enjoy dengan kenikmatan ayat Al-Quran bulan Ramadan nanti. Sebab bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Semayang tu pula dalam bulan Rejab diturunkan. Gabung sekali. Istimewanya bulan Ramadan ada tarawih, bulan lain tak ada. Jangan pengurusi surau pula buat cadangan disebabkan kita tak puas ya. Semayang tarawih baru ni, jadi Jawatankuasa telah bersetuju untuk menyambung pada bulan Syawal. Sudah tuan-tuan. Dia buat lebih tengkuk pula ni, Jawatankuasa telah bersetuju lah. Jemputlah datang ya tarawih ya, kita jemput Imam Hafiz. Sudah. Habis Ramadan, habis tarawih, tahun depan pula nak jumpa. Enjoy lah. Enjoy dengan solat. Aku teringat Isra Mi'raj. Allah berikan perintah solat dalam Isra wal Mi'raj. Aku teringat dengan Al-Quran sebab bulan Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Rapat dua-dua ni. Dan Allah bagi pula tarawih pada kita. Sedapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya muliakan, tuan pengurusi dan seluruh ahli-ahli Jawatankuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ambil nafas ayat tu Haji. Dah sampai dah surau tuan-tuan, tapi kena berjalan jauh, parking tak ada. Saya parking kat sungai dekat jabatan tu. Jalan main sini, nasib baik ada budak-budak tu main tunjuk, lalu kot celah-celah rumah orang. Jadi saya pun isra' juga lah berjalan malam. Padahal dah sampai dah, nak parking dah, tapi tak dibenarkan parking. Jadi saya pelik juga lah. Tuan-tuan kena perbetulkan balik anggota yang bertugas. Ya, sampai tak boleh masuk ni kira pelik. Bentuk penceramah tak ada parking ni paling pelik. Ya, kena betulkan balik anggota yang bertugas. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang Isra' wal Mi'raj, ya, satu peristiwa agung yang berlaku terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita diperingatkan Nabi Muhammad ini berada dalam keadaan sedih kerana kematian dua orang yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib dan Siti Khadijah. Perasaan sedih Rasulullah ni sebab orang yang banyak cover dia, orang yang banyak backup dia, orang yang banyak bantu dia meninggal. Persoalan dia, yang banyak membantu Rasulullah tu tahap mana? Yang bantu perjuangan Islam tu sampai tahap mana yang menimbulkan suatu kesedihan, amul huznit, sampai menimbulkan satu tahun yang dipanggil tahun kesedihan. Hebat tu. Kalau Nabi boleh jadi sedih, kalau Nabi boleh jadi hibah pada saat kematian mereka, maknanya mereka ini bukan calang-calang tuan-tuan. Sampai dipanggil sebagai tahun kesedihan. Subhanallah. Kita hanya tahu Isra' dan Mi'raj itu berlaku salah satu pada saat Rasulullah sedang susah hati, sedang sedih kerana kematian dua orang ini. Tapi kita tak kenal ataupun kita tak tahu kadang-kadang sedih tu, pertolongan tu tahap mana yang sampai Nabi jadi sedih ni. Baik tuan-tuan, pada tahun 7 kenabian sehinggalah pada tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berlaku pemboikotan besar-besaran terhadap keluarga Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Boikot ni tuan-tuan, kira gila-gila punya boikot. 3 tahun tuan-tuan berlaku. Seluruh orang-orang di Mekah ni boikot Nabi Muhammad dan keluarga keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Baik, apa dia yang dikatakan boikot tadi? Pertama, tiada ada sebarang urus niaga perniagaan jual beli dengan Bani Muttalib, Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Tak boleh jual, tak boleh bisnes, tak ada transaksi antara ni. Tuan-tuan nak beli barang apa? Semua orang tak nak jual. Nak beli ni tak nak jual, nak beli ni tak nak jual, dan kita nak jual barang kita pun tak boleh. Pasal apa? Orang tak nak beli. 3 tahun. Habis itu mereka makan dengan apa, Ustaz? Apa yang sahabat Rasulullah, apa yang keluarga Rasulullah minum kalau orang dah tak nak jual? Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan pergi kedai runcit depan tu, dia tak nak jual. Pergi Maidin kata no entry, tak boleh masuk. Pi Pasar Raya Gian, lagi tak boleh masuk. Satu kedai pun tak nak jual. Akhirnya terpaksa beli daripada orang luar. Pedagang-pedagang luar yang datang berniaga di Mekah. Sebab mereka ni bukan orang Mekah, mereka datang nak berjual di Mekah. Tetapi pembesar dan pemimpin yang menolak Nabi Muhammad berjumpa dengan semua pedagang-pedagang tadi. Kalau kau nak jual kepada keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, hendaklah kau menjual dengan harga berlipat kali ganda. Harga RM10 nak jual kat keluarga Nabi RM100. Kalau tidak, kamu tak boleh berniaga di Mekah. Kalau tidak, kamu tak boleh masuk Mekah. Kalau kamu nak masuk Mekah, ini harga yang kau kena bagi dekat keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib. Habis duit. Kerana bayaran berlipat kali ganda, habis duit. Tak ada duit. Habis itu siapa yang korbankan segala hartanya untuk beli, untuk cover? Lain tak lain Siti Khadijah, isteri Nabi SAW. Sampai jadi susah, jadi miskin. Siapa yang duk sponsor makanan, seluduk makanan, sorok-sorok? Anak saudara Siti Khadijah. Kemudian apa lagi bisnes? Selain pada bisnes yang tak boleh diuruskan dengan keluarga Bani Hashim, tidak ada sebarang perkahwinan, tidak ada sebarang hubungan kekeluargaan dengan Bani Hashim. Tak boleh ziarah, tak boleh tengok, tak boleh campur, tak boleh tegur. Akhirnya tuan-tuan, Abu Talib letakkan di tempat dia, satu kawasan tempat dia saja, untuk keluarga dia saja, untuk keluarga Nabi saja. Sebab yang di luar sana tak ada siapa nak tegur, tak ada siapa nak layan mereka. Akhirnya mereka buat perkumpulan sendiri, terasing daripada orang lain, jadi susah daripada orang lain. Sehinggalah dalam riwayat sebut, Rasulullah ni tuan-tuan rendam daun. Kalau nak makan, nak minum ni, sahabat-sahabat keluarga ni rendam air ni, rendam daun dalam dia baru makan. Punya tak ada makanan tuan-tuan. Selama berapa lama tuan-tuan? 3 tahun. Abu Talib habis-habisan pertahankan Nabi Muhammad SAW. Kata orang-orang kafir Quraisy, kalau kamu nak boikot ini dihentikan, serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Kami hanya stop apabila kau serahkan Nabi Muhammad. Kalau tak serah, selama itulah kamu semua diboikot. Masya Allah. Maka apabila berlaku pemboikotan, gila-gila punya pemboikotan keluar pada keluarga Bani Hashim, orang-orang di Mekah ni dia kenal keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, dia kenal keluarga Nabi Muhammad. Mereka jumpa dengan Abu Jahal, jumpa dengan Abu Lahab dan pemimpin-pemimpin Quraisy. Sudah-sudahlah. Sampai bila kau nak seksa keluarga mereka? Sampai bila berlaku penentangan daripada dalaman untuk menghentikan pemboikotan? Berapa ramai keluarga Nabi yang sakit, berapa ramai keluarga Bani Hashim yang sakit.
Makan tak cukup, minum tak cukup, budak-budak semua sakit. Rasulullah satu hari cakap, wahai bapa saudaraku, pergilah cakap dekat dia orang, hentikanlah boikot. Tulisan dekat Kaabah, deklarasi boikot terhadap keluarga Nabi Muhammad ni telah dimakan anak-anak yang duk gantung dekat Kaabah tu. Yang belum dimakan anak-anak ialah kalimah Allah yang terdapat dalam kertas. Maka Abu Talib pun pergi jumpa, dia kata sudahlah, boikot ni tak ada dah. Tulisan hampa, deklarasi korang pun dah hancur makan anak-anak tau, melainkan kalimah Allah. Mana kau tahu? Kau tak nak keluar, kau tak nak tengok masuk dalam Kaabah, kau tak tahu apa yang kami tulis? Pergilah tengok anak saudaraku Muhammad yang bagi tahu pada aku. Macam mana dia boleh tahu? Sebab dia adalah Rasul. Bila mereka buka deklarasi itu, anak-anak dah makan. Yang selamat hanyalah kalimah Allah saja. Kata Abu Talib, bukankah aku dah cakap anak saudara aku tu cakap betul? Dia Nabi, engkau orang juga yang tak percaya. Tuan-tuan, bila deklarasi itu runtuh, maka runtuhlah boikot selama 3 tahun. Dan selepas pemboikotan itu, Abu Talib sakit, Siti Khadijah sakit, membawa kepada kematian mereka. Dan bila bawa kepada kematian ini, Nabi bersedih. Kerana pada saat itulah orang yang bantu Nabi dalam peristiwa itu mati. Dan siapa lagi yang nak tahan kepada pemboikotan, penentangan kafir Quraisy? 2 orang ni dah meninggal dunia. Dan orang-orang kafir Quraisy mula berani terhadap Nabi. Kalau dulu segan pada Abu Talib, kalau dulu hormat pada Siti Khadijah, 2 orang taiko ni dah tak ada, Siti Khadijah dah tak ada, Abu Talib dah tak ada, apa berlaku? Orang mula terang-terang hentam Rasulullah. Berlaku di Taif, budak-budak disuruh baling batu pada Nabi Muhammad. Sampai berdarah Rasulullah, darah Nabi itu bertakung dalam kasut Nabi. Bila Nabi berjalan, Nabi duduk pijak darah dalam kasut Nabi. Sedih tuan-tuan, nak ajak orang masuk syurga tapi dibaling dengan batu. Nak ajak orang selamat, dihalau dengan batu. Maka Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad Isra' wal Mi'raj. Jangan kamu kisah orang tak suka kamu, wahai Muhammad. Jangan kamu peduli orang yang benci pada kamu, wahai Muhammad. Sekarang jom kita berjalan. Aku nak tunjuk kepada kamu tanda-tanda kekuasaan aku yang sangat hebat. Setakat orang yang hentam kamu tu apalah sangat. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa yang diberkati sekelilingnya supaya ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, maka berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita sambut saban tahun pada bulan Rajab. Walaupun sekarang dah bulan Syaban, tapi tuan-tuan di sini tetap merayakan sambutan Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan yang saya hormati, pertama, ada orang yang tidak percaya berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebab dia kata Nabi Muhammad nak naik ke langit, oksigen di mana? Kapal angkasa macam mana? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat 60. Dalam surah Al-Isra' ayat 60 Allah Ta'ala kata Isra' dan Mi'raj itu merupakan ujian pada manusia. Fitnatan linnas, ujian, fitnah kepada manusia. Nak tengok percaya ke tidak. Sebab hari ni manusia yang mengaji tak habis ni tuan-tuan, dia buat satu perkiraan mengikut otak dia, nama dia akal. Kalau akal dia boleh terima, dia percaya. Kalau akal dia kata ya ke, dia macam tu, ya ke, boleh ke, dia mula tolak. Boleh ke manusia pergi ke langit, ya ke, dia macam tu. Sebab dia berpandukan pada otak.
Sedangkan berapa banyak benda tanda kekuasaan Allah, otak tak boleh fikir. Sebab otak kita pun Allah yang bagi. Kalau kau kata kau pandai, kau bagi otak kau sendiri, kau bagi akal pemikiran kau sendiri. Siapa yang bagi pemikiran pada kita? Allah. Habis tu kau nak persoalkan Allah bawa Nabi Muhammad naik ke langit. Otak kau tu pun Allah bagi, pinjam daripada Allah. Buatnya jatuh bilik air, terlentang, bengong terus. Sombong dengan Tuhan, nak fikirkan kejadian yang Allah ciptakan. Otak kita ni pun semakin lama semakin lembab. Nama cucu pun dah luput. Engkau anak siapa? Cucu tu lah. Iya ke cucu aku? Dia pun luput ada cucu dia. Sibuk. Otak kita dia makin lama makin slow. Lupa makin banyak. Tak percaya pergi umrah, silap pintu. Janji 17, abang tunggu pintu 71. Bergaduh dua-dua orang kat Mekah. Aku kata 17. Mana kau sebut 17? Kau sebut 71. Abang ni betul lupa dah bang. Saya pernah bawa orang pergi umrah tuan-tuan. Dia sa'i Safa Marwah, Safa Marwah. Safa Marwah, Marwah Safa dikira satu. Safa Marwah, Marwah Safa satu. Safa Marwah, Marwah satu, dua. Orang lain dah balik tidur, dia baru habis sa'i. Lambatnya kengkau ni tu haji balik. Allah, saya mencabar betul sa'i ni ustaz. Jauh Allah. Jauh apa biasa, tak jauh mana lah. Biasa Safa Marwah satu, Marwah Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hei, mana ustaz? 1, 2, 3, subhanallah. Siapa ngajar? Bukan macam itu ke ustaz? Nah, eloklah. Dia pula tanya kita, bukan macam itu ke? Tiba-tiba kau nak soal Nabi Muhammad naik ke langit. La ilaha illallah. Langit ni, sebelum kau soal Nabi Muhammad naik ke langit, benda yang kau kena soal, siapa ciptakan langit? Khalaqas samawat bighairi imad. Dijadikan langit tanpa tiang. Engkau tanya dulu, siapa yang jadikan langit? Allah. Kalau Allah yang jadikan langit, apa mustahil Allah angkat satu manusia naik ke langit? Siapa yang jadikan manusia? Allah. Apa mustahil bagi Allah angkat manusia yang dia jadikan naik ke langit yang dia jadikan? Maka tidak ada mustahil. Tapi apa? Itulah nama dia mukjizat. Kalau kita nak terbang, kita perlukan kapal terbang. Nabi Muhammad perlukan kapal terbang. Leceh. Sebab tu Nabi Muhammad, dia bukan ada cikgu sekolah. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya kelulusan ijazah sarjana ni, dan sekarang saya sedang buat master. Ya. Soalan saya seorang graduan dan selepas ni saya sedang buat master. Soalan saya, Nabi Muhammad belajar dengan siapa? Oi, dahsyat. Nabi Muhammad belajar dengan siapa? Saya ijazah tu. Peduli apa aku hang ijazah? Nabi Muhammad kalau ada tok guru, Nabi Muhammad kalau ada ustaz, hebat tak Nabi Muhammad? Tak hebat. Sebab tu Nabi Muhammad dia bukan ada tok guru, bukan ada prof, bukan ada lecturer yang duk mengajar dia. Nanti lecturer dia kata, Nabi Muhammad tu saya yang ajar dia tu. Tu yang dia pandai tu. Baik kau jadi Nabi, Nabi Muhammad tak payah jadi Nabi. Bodoh tu tuan. Ada dia kata Nabi Muhammad belajar di mana? Tuan-tuan nak sebut apa? Bodoh wal bahlul ke benda tuan-tuan? Kalau Nabi Muhammad ada ustaz tu Nabi tengah bercakap baca khutbah, ustaz tu bisik orang sebelah. Dia belajar dengan saya masa tadika, saya ngajar dia tu. Oh, kalau gitu kau pandai pada Nabi. Nabi tu manusia paling pandai, tak perlu lagi tok guru, melainkan dia diajar allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi Muhammad tu yang sangat kuat. Nama dia apa? Jibril alaihi salam. Allah utuskan Jibril ajar Nabi Muhammad. Siapa yang lebih pandai daripada Jibril? Cekabah. Yang sangat kuat.
dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18, Allah Ta'ala cerita Nabi Muhammad tengok malaikat Jibril dalam rupanya yang asal. Subhanallah, Allahu Akbar, sangat besar. Sebelah sayap saja dia buka gelap langit dan bumi. Sebelah satu sayap dia saja, dia ada 600 sayap. Kalaulah 600 sayap gelap langit dan bumi, satu sayap, kalau 600 sayap besar mana? Besar mana Jibril ni tuan-tuan? Yang ni yang ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad dia bukannya ada orang mengajar dia, yang mengajar dia Allah Ta'ala melalui perantaran Jibril. Jangan kita letakkan Nabi Muhammad tu sama kita. Memang Nabi kata innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ni manusia seperti aku. Aku ni sesungguhnya manusia seperti kamu, kata Rasulullah. Aku ni manusia seperti kamu, tapi aku dapat wahyu. Itu beza kita dengan Rasulullah. Baginda dapat wahyu. Nabi sakit, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi makan. Sama macam kita, tapi dia dapat wahyu. Dia dapat keistimewaan. Keistimewaan dia nama apa? Keistimewaan baginda nama dia mukjizat. Keistimewaan sebelum jadi nabi nama dia apa? Irhas. Panjang. Irhas. Keistimewaan masa kecil belum jadi nabi nama dia apa? Irhas. Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersih dengan air zam-zam, dibersihkan hatinya. Bila? Waktu kecil dah dibelah hatinya, waktu tengah duk main. Tapi masa tu tak ada macam oksigen ke bius ke, tak ada ke? Itu awak. Ni Nabi. Dia bakal Nabi. Nabi Muhammad kalau berjalan, awan memayungi baginda. Awan payung Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia bakal Nabi. Anak tuan-tuan, siapa yang payung? Tak ada siapa anak payung. Habis kuat yang payung, Kak Long. Kak Long payung. Yang mana faham? Faham? Tak faham sudah? Kak Long nak. Kak Long payung. Badak. Ais batu sekarang. Anak pun sambut. Sekarang. Ui, negara. Yang tu, mak dia payung tuan-tuan. Tak pernah faham? Faham? Tak faham sudah? Nabi Muhammad yang payungnya ialah awan. Subhanallah. Nabi Muhammad ketika kecilnya tuan-tuan, waktu dilahirkan, mak dia tak sakit. Siti Aminah tak sakit. Macam isteri kita bersalin. Isteri kita bersalin, satu hospital dengar. Sakit. Tu dia. Subhanallah. Sakit. Aduh, sakit. Tambah hari ni pula isteri kita duk bersalin waktu COVID lagi masalah. Tengah-tengah duk sakit tu pun kena pakai face mask. Sakit. Lagi tak dengar tuan. Loh. Kita yang tak beranak ni pun pakai face mask pun kadang-kadang boleh tahan lah juga. Bayangkan orang nak bersalin kena pakai face mask. Siti Aminah waktu melahirkan Nabi tak rasa tu. Pasal apa? Pasal dia tu bakal Nabi. Dia bukan menyusahkan mak dia, bukan menyusahkan orang tua dia. Budak-budak kita menyusahkan kita banyak. Keluar tu menangis siang malam, tepuk segala pintu baru diam. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Kita ni bila lahir duduk dalam perut elok. Kita duduk dalam perut baik. Keluar je masalah terus. Menangis, sakit perut, kembung, pasang. Ni hak laki-laki orang ramai hak pasang. Tu belum masuk lagi menangis, nakal, buah, hyperaktif. Ada kita heran? Tak payah heran sebab kita ni manusia biasa. Tapi benda tu tak berlaku dekat Nabi. Pasal apa? Pasal dia bakal Nabi pada masa itu. Begitulah dengan mukjizat yang berlaku pada Nabi kita. Benda yang tak tercapai pada akal. Saya dari Ipoh datang ke tempat tuan-tuan ni.
Petang tadi saya gerak dah 2:30 petang. Sampai kat Petronas tu pukul 7:05 hujan jam dekat Sungkai sampai Slim River sampai Tanjung Malim jam. Tak apa benda jam. Jalan pula hujan pula, alhamdulillah sampai juga. Cuba saya berjalan kaki agak-agak sampai. Gerak 2:30. Abang nak ke mana? Sungai Kertas. Agak-agak bila sampai tuan-tuan berjalan kaki? Bawa handphone satu jalan. Tahun depan sampai. Nabi Muhammad naik ke langit bukan berjalan kaki. Nabi Muhammad dibawa daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad dibawa dengan kenderaan, nama dia Buraq. Bukan Nabi berjalan 1250 km berjalan kaki. Nabi naik kenderaan. Memang sampai. Dulu-dulu orang duk fikir, ya ke boleh sampai 1250 km sampai ke Palestin kemudian patah balik? Boleh sampai ke dalam satu malam? Zaman tu, zaman sekarang dengan teknologi jet sekarang tak ada apa masalah, lebih pada tu boleh sampai. Saya ada program di Radio Perak pukul 3 petang habis pukul 5. Satu hari ada orang jemput saya ceramah di Kelantan malam pukul 9. Saya kata tak boleh tuan, saya habis 3:05 petang nak pergi Kelantan pukul berapa, ceramah pukul 9. Nak naik kapal terbang kena pergi Subang pernah Kota Baru, tak sampai. Kota Baru nak pergi tempat tak sampai. Minta maaf lah, saya tak dapat terima tuan jemputan. Tak apa, saya ambil naik apa, naik jet. Saya terima jemputan tuan. Nampak tuan, tak guna punya ustaz. Saya kata kalau itu boleh, tak apa, saya ambil ustaz 6:30 lah. Saya nak semayang asar lah, nak tukar baju lah. 6:30 saya pergi airport Ipoh. Saya tengok jet dia dah. Lepas pemeriksaan custom semua, Mak Saleh 2 orang tunggu saya. Dia kata dia pilot, ni pembantu. Mereka pun ambil beg saya. Saya kata dah kata saya boleh bawa sendiri. Dia kata tak, memang tugas dia bawa beg. Saya kata bawa. Bila dia orang putih nak bawa beg kita? Selalu kita bawa beg dia orang. Naik atas jet tu tuan-tuan, rupanya ada pramugari. Ingat ke tak ada? 8 orang ya. Tapi atas kapal tu saya bertiga dengan PA saya. Kapal saya. Pramugari mai tanya, Ustaz, kita ada nasi lemak, kita ada mi goreng, nasi lemak. Minum teh. Okey. Elok dia letak Ustaz, saya pun betul nak makan. Ustaz, kita dah nak sampai. Sudah. Ni tak habis lagi ni. Tak sampai setengah jam landing Kota Baru tuan-tuan. Naik 6:30, 6:45 sampai. Saya kata, saya nak jawab ya, bungkus bola plastik Tupperware apa nama ke, tapau. Tapi malu kat pramugari tu, tapau nampak lekeh kan tuan. Pergi kedai Tom Yam sudah. Tuan-tuan, Rusia sekarang ni dia ada pesawat Sukhoi. Dia ada pesawat jet fighter MiG-19, MiG-29. Dia boleh terbang tuan-tuan 1000 sampai 2000 km sejam. 2000 km dalam sejam. Jarak antara Moskow dengan Sungai Kertas ni dalam 6000 km. Kalau naik jet dia 3 jam sampai. Tuan-tuan yang duduk cari gaduh dengan Putin. Putin ku tumbuh lagi kot. Tak lagi kuping rumah lagi. Dia mai sungguh tuan-tuan. 3 jam sampai dah. Dia duduk atas bumbung tu. Ni nak tembak ke tak tembak ni? Ni kelajuan. Itu belum masuk lagi Concorde yang terbakar itu, kalau dia bergerak daripada Perancis sampai ke USA 2 jam. Punya lajunya tuan-tuan.
Habis tu kau heran Nabi Muhammad naik burak tak boleh sampai. Kau percaya pula. Kalau manusia buat kapal terbang boleh sampai dalam masa yang sekejap, 8,000 km, 8 jam sampai di Jeddah, apa kita heran? 8 jam naik kapal terbang sampai lepas tengah terbang Jeddah King Abdul Aziz International Airport. 8 jam. Yang hantar mak dia dekat KLIA pergi umrah belum sampai rumah, mak sampai Mekah dah. Anak dia bawa kereta lagi, mak buat video call. Engkau orang di mana? Kat highway mak, dekat Paguh ni. Kau belum sampai ke? Belum. Mak dah sampai. Mak dah naik bas. Nampak tuan? Tiba-tiba kita tak percaya Nabi Muhammad pergi Baitul Muqaddis, naik burak. Astaghfirullahalazim. Dia nak guna kepala otak dia. Ni Nabi. Nabi ni nama dia mukjizat. Otak tak boleh fikir. Otak tak boleh fikir. Nabi Ibrahim dibakar. Habis terpadam api, keluar Nabi Ibrahim. Tak terbakar. Cekabah. Macam mana tak terbakar? Akal tak boleh jawab. Tapi iman boleh jawab. Ini adalah kekuasaan Allah. So what? Nabi Musa dia ada tongkat. Dia belah laut, terbelah laut. Boleh lalu bawah laut ni. Tepi air, kiri air, bawa segala. Tak terfikir kita. Ada orang kata, Ustaz, kalaulah kita jumpa tongkat Nabi Musa, senang pergi Langkawi, Ustaz. Dari Selat Melaka kita naik Myvi pergi Langkawi, Ustaz. Kita makan ikan siakap, elok lah kau. Kalau kau dapat tongkat tu pun kau tak jadi apa, sebab kau bukan Nabi. Nabi Musa dia ketuk batu, keluar mata air 12. Fanfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Ini satu puak, ini satu puak, satu puak. Senang tuan-tuan, tak ada meter reader nak cek air. Daripada batu keluar air. Tuan-tuan sekarang ambil tongkat, depan tu ada batu, pergilah pukul keluar air. Sampai kiamat tak keluar, sebab kita bukan Nabi. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia untuk kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, untuk kita yakin bahawa Nabi Muhammad itu betul-betul kekasih Allah. Maka kita pun percaya pada Allah, maka kita pun sayang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berbangga bahawa kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang hadirin hadirat yang saya hormati. Yang ketiga, Nabi bergerak daripada masjid ke masjid, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dalam peristiwa Isra. Alhamdulillah, hari ini kita duduk dalam masjid. Hai Ustaz, surau Ustaz. Kalau tuan-tuan anggap masjid je lah. Tempat kita semayang masjid. Tempat kita semayang nama dia apa? Masjid. Surau ni bahasa orang Melayu. Tapi dah nama kita surau-surau, masjid-masjid, musola-musola, ikut je lah. Kita pun panggil surau je lah. Kalau ikut orang Arab, semua tempat semayang masjid. Yang dekat Petronas kecil tu pun masjid. Tapi kita tak, kita panggil musola. Kalau bukan masjid, surau. Kalau boleh buat Jumaat, surau diri Jumaat. Macam-macam nama kita. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tapi apapun, ini adalah tempat sujud, masjid. Tempat sujud pada Allah. Baik surau ke apakah, ianya tempat masjid. Kenapa Nabi Muhammad bergerak daripada masjid pergi ke masjid? Mesti ada sebab. Kenapa Allah bawakan Nabi Muhammad daripada masjid pergi masjid? Mesti ada sebab. Dan sekarang tuan-tuan kita duduk dalam masjid, alhamdulillah. Hati tuan-tuan ni teringat pada masjid, alhamdulillah. Saya bila sampai tadi tuan-tuan, pusing tak jumpa-jumpa. Lalah bertanya ke dia, runcit lah. Lorong 3.
Lorong 3 ya. Selepas itu jambatan ke? Belum. Main jumpa brother tu pula. Dah lorong 3. Tadi kami masuk dah, tak jumpa. Terus lagi. Terus lagi. Masuk ke depan tu. Budak naik basikal pakai bateri lah. Nak pergi surau lah. Ya. Surau kat mana? Selalu kat situ. Jom tuan. Mana dia adik tadi tahu? Dia boleh kata selalu kat situ. Selalu dia berpindah-pindah ke apa surau ni? Dia boleh kata selalu tengok kat situ boleh dia. Jom aku ikut hang lah. Terima kasihlah pada adik anak basikal bateri ni. Masya Allah. Subhanallah. Mana dia? Hak dia mana ada? Angkat tangan ada? Hak tunjuk kereta kat ustaz dia mana ada? Mesti dia ronda dengan basikal dia. Kan senang ada lampu basikal. Ada signal pula basikal tu. Basikal dia ada signal. Kiri kanan. Subhanallah. Hati kita teringat pada masjid. Sebab tu mu'allaqah fil masajid. Orang yang hati dia teringat di masjid ni, orang ni akan duduk di bawah arash di hari kiamat. Mudah-mudahan kita. Sebutlah amin. Golongan yang dapat duduk bawah arash, yang selamat daripada segala ujian, yang selamat daripada segala masalah di hari kiamat. Salah satunya orang yang hatinya melekat dengan masjid. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang yang boleh memakmurkan rumah Allah, masajid Allah, yang ini siapa punya ni? Allah punya. Masjid ni siapa punya ni? Allah punya. Habis itu pengurusi, habis itu jawatan kuasa masjid, mereka cuma pemegang amanah, menjaga rumah Allah. Ni rumah Allah ni, untuk kita sujud pada dia. Di rumah ni semua sama. Di rumah Allah ni semua sama. Darjat tak ada, keturunan tak ada, pangkat tak ada, kaya tak ada, apa pun tak ada, melainkan bersih masuk dalam di hati kerana Allah. Tak ada beza-bezi, tak ada. Saya orang Ipoh, tak ada pula jawatan kuasa tunggu depan pintu masjid. Ustaz orang Ipoh kan? Ya. Orang Ipoh kiblat belah sana, belakang sana. Okey, saya menghadap sana. Mai hamba Allah nombor 2 pula. Dari mana? Saya dari Selayang. Selayang belah inilah, terus straight saja. Awak dari mana? Saya dari Kemera Hairan. Straight. Ni anak karya Sungai Kertas. Sini semua. Ada tak macam tu tuan-tuan? Tak ada. Semua sama kiblat. Tak ada beza-beza. Semua sama. Imam duduk depan. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam bangun, kita bangun. Ini masjid. Disiplin. Berkat satu. Duduk dalam dia pun rahmat Allah akan sampai pada kita. Sebab tu bila kita duduk dalam rumah Allah ni, hati tenang tuan-tuan. Nabi Muhammad bila ada masalah, masjid. Nabi Muhammad bila ada krisis dengan isteri baginda, masjid. Nabi Muhammad bila nak mesyuarat, masjid. Nabi Muhammad bila sakit, masjid. Nabi Muhammad bila sakit, masjid. Kita bila sakit, rumah. Tak ke masjid tu Haji, sakit, okey, bye-bye. Tapi speed 99 sampai. Sakit-sakit sampai kau. Ke masjid dah sampai kau. Sakit apa? Pening kepala. Tak marilah kalau COVID tu lain cerita lah. Ni baru sakit kepala. Aduh, sakit kepala aku. Nabi Muhammad sakit nazak, sakit nak mati. Baginda tanya pada isterinya, Siti Aisyah, dia orang dah sembahyang belum? Mereka menunggu kau ya Rasulullah. Lama Nabi ni sakit. Dah sembahyang belum dia orang tu? Belum. Duduk berdiri tunggu Rasulullah. Mata semua duduk tengok pintu rumah Rasulullah. Bila Rasulullah nak sampai? Bila Rasulullah nak sampai? Last sekali Sayyidina Ali datang. Datang lagi sahabat Nabi usung Rasulullah ni. Papa Rasulullah nak jadi imam.
Papah daripada rumah Nabi yang kita tengok di Raudah tu duduk bari main di kat mimbar. Di papah Rasulullah duduk, dah tak boleh nak bangun dah. Sahabat-sahabat pun duduk semua. Nabi kata bangun, aku seorang duduk, engkau orang sembahyang bangun. Allahu Akbar. Hati ni dengan masjid tak putus. Di masjid ini tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan rahmat pada kita. Tuan-tuan yang datang setiap waktu, tuan-tuan yang imarahkan masjid setiap waktu, malam ni datang ni, berapa banyak malaikat doa pada kita semua dan dapat keberkatan pada seluruh penduduk kita. Allahu Akbar. Sebab tu di antara waktu yang mustajab berdoa ni sekarang. Waktu dalam majlis ilmu, i'tiqaf, dalam berwudu, menghadap kiblat dalam masjid. Doalah ya Allah, hindarilah kami pada Covid ya Allah. Cepat-cepatlah buangkan ni Covid pada negeri kami, negara kami ya Allah. Berilah anak-anak kami baik ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Mintalah ya Allah. Tak naklah hati anak-anak kami garang ya Allah. Hei! Garangnya anak. Pergi terajang kaunter ni, babi pula dipanggil. Astagfirullahalazim. Tak maulah anak macam itu tuan-tuan. Oi, takut kita. Tengok-tengok masjid kita ni tuan-tuan, surau kita ni aktif, pengajian banyak, perjalanan bagus. Apa yang kita boleh bantu masjid surau kita? Apa boleh kita bantu? Kita nak buat, kita sibuk, kita nak jaga, kita banyak kerja, bantulah. Sebab tu bila pengurusi kata tadi, pengurusi majlis sebut, Ustaz, kita minta Ustaz lancarkan kutipan derma. Sungguh lah. Saya bila sebut saja kutipan derma untuk masjid, untuk surau, saya seronok terus senyum terus dalam hati lah. Seronok. Pasal apa? Sebab mudah-mudahan Allah campakkan perasaan kasih pada kita. Mudah-mudahan kita dapat arash di hari kiamat, di bawah arash. Yang ni kita nak. Saya kalau minta derma nak buat larian, anak-anak buat balik ayah, ni minta derma ni jogathon, maraton, cycleton, syaiton. Kita nak bagi pun berat kat tuan-tuan. Tapi bila sebut nak buat pembangunan masjid, kita rasa semangat. Jadi saya lancarkan kutipan derma untuk pengimarahan masjid. Tambah-tambah Ramadan dah dekat. Jadi tuan-tuan boleh berilah sumbangan derma untuk pegawai yang bertugas. Dan bagi pihak saya lancarkan. Untuk diri saya dulu, saya bagi sumbangan sebanyak RM500 untuk masjid tuan-tuan. Mudah-mudahan saya pun nak tumpang pahala juga. Tuan-tuan buat imarah, walaupun saya duduk di Ipoh, saya tak datang pun Sungai Keretah. Tapi mudah-mudahan apa yang tuan-tuan buat, pahalanya disimpan untuk saya. Simpan untuk mak dan ayah saya. Jadi tuan-tuan pun wakaf ke, derma ke, infak ke malam ni, niat dalam hati, aku nak sedekah pada almarhum ibu dan ayah aku, mak dan bapa aku, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka bersama dengan orang-orang yang beriman. Kalau dah meninggal, kalau masih hidup, dapat kasih sayang daripada Allah macam mereka mengasihi kita sewaktu kita kecil dulu-dulu. Tuan-tuan yang saya hormati, tak lama lagi kita nak sambut Ramadan. Di manakah hati kita bila datang Ramadan? Betul, dulu-dulu waktu kita kecil-kecil, kita berlari di sekeliling masjid, berlari di sekeliling surau. Saya masih ingat waktu saya kecil-kecil dulu main polis sentri. Umur 7 tahun, 8 tahun, malam-malam puasa main polis sentri. Anak-anak sekarang tak tahu dah lagu polis sentri, dia kata Ejen Ali. Ejen Ali bobo-bobo, yang tu dia orang tahu. Zaman kita dulu polis sentri, orang tu jaga, polis mati dalam penjara. Kita dah ingat lagu tu. Marah polis pasal lagu tu. Lari malam-malam ni main polis sentri, tangkap pun dalam kurungan. Tak nak bagi kena tangkap, buh minyak. Bila orang tangkap licin, kasut tak pakai, terbelah kaki kena kaca.
Hero zaman dulu adik-adik oi. Pakcik-pakcik ni atau atuk ni dulu hero, kena kaca tak ada masalah. Adik-adik zaman kita sekarang hero PUBG je. Tak pun PIBG je. Tu je. Duduk dalam bilik main tu. Zaman kita dulu. Tapi bila kita dah makin besar, daripada duduk main di luar masjid, kita mula masuk dalam masjid. Hati kita mula duduk dalam masjid, main-main juga. Budak-budak main-main. Bila sembahyang suka tolak kawan pun tolaknya. Tu zaman tu. Kemudian gelak, ganggu orang depan. Bila habis sembahyang, elok duk. Assalamualaikum. Pakcik belakang tengok, siapa yang bising ni? Seorang pun tak mengaku, diam je. Kadang-kadang pakcik depan kita tu sembahyang pakai kain pelekat, seluar dalam tak pakai. Melekat kain pelekat dia masuk celah-celah punggung. Tuan-tuan pernah tengok? Jenis tak pakai spender. Budak-budak ni waktu pakcik tu rukuk, dia tarik kain, nakal betul. Tapi bila berbuka, bila mengemas masjid surau, kita anak-anak muda lah hero. Nak susun kapek ni anak-anak muda hero. Bila dah jadi remaja lain sikit, dah mula betul pada sembahyang, cuma lambat masuk, duduk kat depan naik atas motor Honda Cup tu, imam dah qomat. Bila dah qomat baru masuk. Anak muda sembahyang pun kepiah tak belakang, rambut remoh ke depan. Anak muda tapi hati datang, ustaz mengajar, dengar kuliah. Bila dah kahwin, dia mula jadi ahli saf. Sekarang bila dah tua, sehari tak pergi masjid, dia jadi lain. Sekali tak sembahyang jemaah, dia rasa lain. Pasal dia rasa satu benda yang dekat dengan hati dia, masjid. Kalau masjid ditutup, kita rasa sedih. Kalau orang tak boleh sembahyang, kita menangis, tuan-tuan. Ini hati orang yang melekat jiwa dia di masjid. Dan hari ini dua tempat saja nak jumpa kita, di rumah atau di masjid. Tanya isteri dia, Assalamualaikum Hajah, Haji Din ada? Haji Din ke masjid, belum balik. Dah pukul 5:30 tak balik lagi. Malam ni ada ceramah, dia tengah duk buat lah tu. Tak apalah, kirim salam dia, besok saya datang. Pergi ke masjid, nampak tak Haji Din? Haji Din baru balik ke rumah. Dua tempat saja, tuan-tuan. Tapi berapa ramai yang tak jumpa di masjid dan tak jumpa di rumah. Jumpa di mana? Kelab danduk. Ni masalah besar ni. Baik, siapa yang boleh mengimarahkan masjid? Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman pada hari kiamat. Orang yang sembahyang, orang yang bayar zakat, dan orang yang tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cinta pada masjid. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu apa yang kita nak buat dengan masjid kita? Aircon dah ada, nampak? Aircon dah ada, kipas angin pun dah ada, kapek cantik, mikrofon cantik, mimbar pun cantik. Apa yang kita kena buat lagi? Pembangunan bangunan masjid kita dah buat. Yang kita kena bangunkan ialah pembangunan insan, pembangunan hati, pembangunan rohani. Ini tugas jawatankuasa masjid sekarang. Saya tengok malam ni anak-anak muda ramai ni. Anak-anak muda ramai, tuan-tuan ingat senang ke budak-budak nak main? Hak baju kuning tu, kerja kilang proton tu, boleh main. Subhanallah. Nampak lah. Terus tutup terus. Dia kata dia tak kerja proton lah. Mak dia kerja proton lah. Ingat senang ke anak-anak muda ni nak datang? Baik dia tengok bola malam ni MU dengan MC.
MC kalah. Pasal apa? Dia sakit. MC mana boleh menang sakit, tuan-tuan. Contoh, tiba-tiba dia orang boleh datang sini. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tak sambutlah anak-anak muda ni, apa nak jadi? Sebab kadang-kadang kita orang tua bila tengok anak-anak muda datang, lain macam tengok. Tambah-tambah pula yang duk usung tabung tu anak muda. Ada yang bisik lah, tengok-tengok juga tabung tu, kan dia cilok lah kalau tuan. Bukan orang sini lah, dia di Afrika kan. Asal budak muda datang je, dia mula pelik. Apa pasal ramai budak-budak muda ni? Hai, Tok Siap tengok tabung tu kan berjalan pula, nampak. Bila dengar dekat budak-budak, apa dia rasa? Tambah anak-anak kecil ni nak pakai baju proton, nak pakai baju apa semua. Kita pula jenis tengking pula. Hai, diam. Oi, ganas. Kena hak Tok Siap garang. Engkau datang sini buat apa? Pam, bagi sekali. Pusing itu tuan-tuan. Melekat sebelah. Lagi sekali bagi, baru elok balik budak tu. Begini balik ke rumah. Apa yang tengkok ke longgar ni? Tok Siap pukul. Jenis Kak Long macam mana? Jenis mak dia macam Kak Long macam mana? Hei, kita buatlah. Oh, sudah tuan-tuan. Mampu kita. Letak jawatan Tok Siap tu. Tak boleh dah dengan budak-budak buat ganas macam tu. Pasal mak dia lagi ganas. Tak apa, kita ada beruh. Kita buatlah tuan-tuan. Wah, jenuh kita. Tambah-tambah kita nak bagi mandi mayat pula, budak mencuri, silap-silap tak jawatan untuk imam dah. Sebab tu kita kena tarik dengan penuh minat, penuh kasih sayang. Saya buat TikTok. Saya ada TikTok. Pasal saya tahu anak-anak muda minat TikTok. Saya buat jedak-jeduk. Tuan-tuan kan tahu jedak-jeduk? Nak tampak jedak-jeduk ni. Orang muda dia tahu. Bila dia tengok jedak-jeduk Ustaz Kazim pun jedak-jeduk, malam ni dia tahu Ustaz Kazim datang sungai kertas. Dia pun jedak-jeduk mari. Dia gini jedak-jeduk datang. Nak jumpa Ustaz Kazim di mana? TikTok. Nak jumpa secara bersemuka di mana? Di masjid. Dia datang masjid. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat di sini bagaimana Rasulullah dia nak ajar pada kita ni tentang masjid, tentang langit, tentang pembersihan hati. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita dalam satu benda, dalam satu kejadian, supaya kita boleh ambil banyak benda. Nak bersihkan hati di mana? Masjid. Masjid ini bukan tempat orang sombong. Sebab masjid ni tempat sujud. Cuba tuan-tuan tengok sujud. Dahi kita atas lantai, punggung atas. Punggung macam tu, kepala di sini. Punggung atas pada kepala. Belakang punggung kita, kepala orang. Macam mana tuan-tuan? Nasib baik kita bawa sejadah sendiri pada rumah. Dulu tak bawa sejadah, kita semayang atas kapek. Sebelum kita sujud atas kapek, orang pijak kapek dah. Orang berjalan atas kapek, orang duduk atas kapek. Berapa ramai yang duduk dengar ceramah, tiba-tiba dia angkat punggung. Sebelah je dia angkat. Perong. Dia letak balik tuan-tuan. Bila nak sembahyang isyak, kita sujud atas dia, perong tu, perong. Lain macam sejadah ni. Tak siap, tak buat kerja apa. Ada hamba Allah melepas kentut di situ. Tapi kita tak kisah. Tak kisah kita. Sebab kita tahu, aku orang hina. Kita sujud pada punggung orang. Tak apa, aku bukan sujud punggung dia, aku sujud pada Allah. Ini di kapek kita cantik. Kita boleh sujud atas kapek. Tuan-tuan pergi tawaf di Kaabah. Tengah-tengah tawaf, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tawaf. Jalan. Elok-elok, dah agak-agak 15 minit, 20 minit azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing berlari buat saf. Ikut line-line tu, buat saf. Kemudian sujud.
Masa itu tuan-tuan buat kapet? Masa itu tuan-tuan buat sejadah tak? Tak ada. Pakat duk sujud atas tiles, atas marmar, atas batu tu. Cuba tengok kaki orang yang tawaf, putih ke hitam? Tuan-tuan tengok tapak kaki orang yang tawaf, putih ke hitam ke berkilat ke apa? Tak tahu. Saya tak nak pergi umrah Ustaz. Tak payah pergi tanya abang-abang haji yang pernah pergi. Hitam legam. Tapi betul lah kita sujud. Subhanallah. Kena tu imam pula lama pula semua. Habis kita tawaf, kita pun berlari. Tarik. Nak pergi belakang, nak sembahyang sunat. Dah habis dah 7 kali. Nak cross tu punya seksa tu. Kalau badan kita tegak senang. Angkat tangan lagu orang bagi. Kena kita rendah 4 kaki setengah. Mencakap bahasa Arab tak pandai. Oi. Lah, tawaf lagi sekali pula tuan-tuan. Sebab tu kita angkat tangan. Tarik. Semua orang bagi. Jangan buat malu lah. Itu TikTok. Itu TikTok tuan-tuan. TikTok boleh macam tu. Sampai ke sudah. Lah orang 7, dia 9 kali tawaf. Semua elok-elok. Tarik. Semua orang stop. Jalan. Kita pun sujud belakang makam Ibrahim tu sembahyang sunat jauh sikit lah, bukan makam tu, belakang lagi. Lagi lama kita sujud minta pada Allah. Masa tu pernah tak kita fikir, sebelum aku sujud di batu marmar ni, kaki siapa duk pijak tu? Tengok sebelah kita orang Afrika, tengok kaki dia bapa. Tengok depan kita pula Bangladesh, kaki dia bapa. Ya, tengok depan kita pula kaki daripada India pula bapa. Kita pun tengok kaki kita mak bapa. Tak ada siapa yang rasa kotor, tak ada siapa yang rasa hina. Ni dalam masjid Allah, nama dia Masjidil Haram. Engkau semua sama, baju pun sama, putih pun sama ya tu sebelagak. Dia nak bersihkan hati, nak masuk dalam rumah Allah, masuk sebelum masuk, lepas nak duduk, sebelum nak duduk tu buat dulu tahiyat masjid. Tu pun orang tak reti apa ni sebut tahi apa. Bila saya sebut tahi, tadi sebut tahiyatul masjid, tahi. Sebab tu saya suka mikrofon yang tak ada wayar. Saya suka sebab senang saya baling ni. Mikrofon ada wayar payah melekat kat MP player tu, payah hantar. Jenis macam ni baling bodoh sangat. Yelah ustaz sebut tahiyatul masjid, menghidupkan masjid. Hayya hidup, menghidupkan masjid, memuliakan masjid, meraihkan masjid. Nama dia apa? Tahiyatul masjid, bukan tahi. Nak kata bodoh tak boleh, ustaz mana boleh maki. Saya ni paksa ustaz tak boleh maki tuan-tuan. Kalau tak ustaz saya maki, bodoh betul. Padahal saya sebut dah bodoh. Mana faham tak faham sudah. Bukannya tahiyatul masjid, tahiyah al masjid, menghidupkan masjid. Sebab tu kita kena belajar. Itulah pentingnya education. Ada orang, saya buat kursus sembahyang. Soalan? Ya, sila. Adakah Allah mempunyai sami? Ulang balik. Marratan ukhra. Ulang balik. Soalan saya, adakah Allah mempunyai sami? Tak ada. Habis tu kenapa sebut sami Allah? Sami Allahu liman hamidah. Sebab tu saya suka mikrofon tak ada wayar, senang aku balingkan dia tuan. Dia kata Allah ada sami. Memang pun sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Abang, ejaan dia sin mim, sami Allah, ya ain alif lam lam ha, sami
Allah. Sebutan dia Sami Allah, bukan Sami Allah. Sami ni dalam Abang dah makan tadi kan? Tadi waktu rehat abang dah makan kan? Abang dah makan kan? Dia jawab tu lah Sami Allah. Sebutan dia apa? Cuba tuan-tuan sebut Sami Allah. Itulah cara sebutan dia, makhraj dia. Mana ada orang sebut dah makan tadi kan? Lain kan? Tu ayam, ayam, ain, lain. Dia bukannya dia ain. Sami Allah, Sami Allah, Sami Allah. Maha mendengar Allah, siapa yang memuji Allah. Tu dia, bukan Sami Allah. Salah, makhraj sikit dia. Sebab tu kena belajar. Dan peristiwa sembahyang ini dalam Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba kita tak belajar benda kita sebut setiap hari. Lemah kan? Lemah. Ramai bila imam baca laju sembahyang tarawih, kita maki tu imam. Apa imam baca pendek, tak sempat Fatihah dia dah rukuk. Bodoh tu. Kalau gitu awak jadi imam. Aku tak boleh. Aku kalau zuhur dan asar insya-Allah. Ini yang bunyi aku tak boleh. Tahu tak apa, engkau komplain banyak. Semalam tu imam baca panjang kau komplain. Hari ni dia baca pendek kau komplain. Hidup kita ni tak habis-habis dengan komplain. Imam tu dia hafiz. Dia bacalah panjang sikit. Setengah muka satu rakaat, tak adalah panjang. Tak ada panjang pun. Okey, tak ada panjang, setengah muka je. Okey, beratur beli karipak burger tu lagi panjang, lama kata. Tapi kita tak rasa yang tu panjang. Rasa semayang tu lama pula. Silap datang. Tengah semayang dia boleh sebut silap datang. Besok kena cari surau lain. La ilaha illallah. Lagi kita dengar ayat panjang, lagi banyak pahala. Ayatnya sikit saja dapat pahala. Mam, esok saya kerja mam, baca dah pendek sikit, panjang sangat mam. Besok imam baca pendek, inna a'tayna kal kautsar. Allahu akbar. Oh, sudah tuan. 3 ayat, 3 rakaat tuan. Fasalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Lagi ayat, rakaat baru ya. Komplain juga. Apa ni? Okey. Cuba kita enjoy dengan kenikmatan ayat Al-Quran bulan Ramadan nanti. Sebab bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Semayang tu pula dalam bulan Rejab diturunkan. Gabung sekali. Istimewanya bulan Ramadan ada tarawih, bulan lain tak ada. Jangan pengurusi surau pula buat cadangan. Disebabkan kita tak puas ya. Semayang tarawih baru ni, jadi Jawatankuasa telah bersetuju untuk menyambung pada bulan Syawal. Sudah tuan-tuan. Dia buat lebih tengkuk pula ni, Jawatankuasa telah bersetuju lah. Jemputlah datang ya tarawih ya, kita jemput Imam Hafiz. Sudah. Habis Ramadan, habis tarawih, tahun depan pula nak jumpa. Enjoy lah. Enjoy dengan solat. Aku teringat Isra' Mi'raj. Allah berikan perintah solat dalam Isra' wal Mi'raj. Aku teringat dengan Al-Quran sebab bulan Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Rapat dua-dua ni. Dan Allah bagi pula tarawih pada kita. Sedapnya. Aircon dah ada, kipas dah ada, apa lagi. Masalahnya macam tak sejuk aircon Ustaz, tambah lagi. Jangan komplain. Ini bila macam semalam saya sebut, komplain. Hangat komplain, sejuk komplain. Kau tak kesuara mat. Panas.
Tak tahan. Tambah aircon. Mak, aircon dah ada kat surau mak. Sejuk. Tak tahan. Habis tu kau nak ke mana? Sejuk pun tak tahan, panas pun tak tahan. Apa? Kenapa kau tak sembahyang? Imam baca panjang, engkau duduklah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Imam baca panjang, duduk pun salah. Sunat boleh duduk. Duduk sembahyang, duduk. Relax. Bangga pula. Bangga tu yang salah lah. Bila dah duduk tengok orang berdiri lah. Itu pun sewek tentang. Bukannya susah sembahyang tarawih, duduk. Cuma dapat pahala setengah daripada yang berdiri. Setengah pun setengah. Kalau ustaz janji saya enjoy dengan sembahyang. Sebab itu peranan tu imam sangat penting untuk menjadikan sembahyang tarawih tu seronok macam kita sembahyang di Mekah. Apa yang menjadikan sembahyang di Mekah tu seronok? Pertama, speaker yang dipakai. Oh, bila dia tangkap takbir tu naik bulu rumah dah. Allahu Akbar. Kita ni boleh cepat nak begini sembahyang ni. Sudaisi jadi imam. Seronok. Sebab tu kalau speaker masjid kita, surau kita mana-mana tak elok, tukar sebelum puasa. Kejap bunyi, kejap tak bunyi, kejap bunyi, kejap tak bunyi. Aduh, Allah abad je dengar dia. Pasal bila? Allah je. Dia tak menarik. Entah. Saya kenal lah mikrofon di sini. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala, Ustaz, atas sikit. Allah berfirman, Ustaz, atas sikit. Kalau saya bola mulut terus boleh tak? Sampai bila ni? Kesian kat tu imam, dia nak menjerit. Mikrofon ni tugas dia membantu. Dan bila mikrofon dah elok, tak payah menjerit. Ni mikrofon dah elok, speaker cantik punya, dia menjerit pula. Alhamdulillah, pop meletup. Sudah tuan-tuan. YB mana YB minta peruntukan YB lah. Bank kerap YB tu. Asal Ramadan meletup, Ramadan. Kadang tu imam tak menjerit, hak belakang tu imam tu dia menjerit kuat. Fadlan minallahi ta'ala. Betul. Sudah. Buat pelan-pelan, Tuhan tak pekak. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Seronok. Tapi ustaz, saya buat macam tu supaya tak mengantuk. Allahumma salli ala Muhammad, automatik yang belakang sallallahu wasallam alaihi. Nampak? Automatik. Budak-budak di luar sambut tak? Sambut. Bila nak habis? Yang naik basikal ada bateri ni, lambat lagi. Dia pusing kampung. Allah, tuan-tuan. Jom kita cantikkan semayang. Sebab apa? Sebab ada orang yang semayang tak cantik walaupun dia sambut Isra' Mi'raj. Saya buat contoh senang. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Senang je angkat takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram senang je. Yang jadi susah tu sepak. Salli fadal insya ya rabbal Allah. Assalamualaikum sallallahu Allah. Hai seksanya. Abang-abang kalau ada orang macam tu semayang sebelah kita, tampar je kat belakang dia. Bagi sekali pak. Allahu Akbar. Dapat pun. Simple aja. Kita je ya Allah. Yang heran je bila makan nasi tak padak, tak payah macam tu. Ngap terus. Jarang pula bila nak makan ada pula. Elok je kan ngap. Bila nak sembahyang seksa tuan. Jom kita buat kursus sembahyang. Ada yang angkat takbir langsung tak bunyi. Salih. Ini takbiratul ihram wajib bunyi dengar pada telinga. Wajib, rukun. Tak dengar apa. Kita jadi macam Ahmad Nispu pula. Cakap. Sebab kita tak jadi dia. Kalau jadi Ahmad Nispu, cakaplah bodoh. Dia kena dengar pada telinga. Allahu Akbar.
telinga sendiri. Jangan buat bodoh ya, siap pejam mata lagi. Usalli Allah. Oh, ya isyir betul kau. Angkat. Satu. Tadi abang kita batuk. Batuk pula seorang lagi. Tengah-tengah takbir Datuk Irab, Allah wa akbar. Oh tak cik, kena ulang balik. Dia tak boleh Allah wa akbar. Orang sebelah sudah hati dah, Covid lari pula tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia bukan Covid, dia batuk. Pandai-pandai kau cakap dia Covid, siam Allah Allah. Tinggal dia seorang sebenarnya. Lari motor imam, lari kat sini, pengurusi lari kat pintu. Kita hari ni bila batuk, bila bersin, semua takut. Dia bersin mak, bersin. Orang dulu sebut bersin, Alhamdulillah. Maknanya bagus bersin tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sekarang Alhamdulillah tak ada dah. Asyam, innalillah, kata dia orang. Ai, penin kepala tuan-tuan ni. Apa kita ni takut benar? Kena betul-betul. Dia tak boleh diselang-seli dengan batuk. Allah. Ulang balik. Allahu Akbar. Kena ulang balik. Dia tak boleh selang-seli dengan bersin. Allah Asyam wa Akbar. Tak sah. Dia tak boleh diselang-seli dengan sedu. Allah wa Akbar. Tak mau. Dia tak boleh selang-seli dengan menguap. Ni, menguap sembahyang subuh. Allah Akbar. Ngantuk lah. Batai sembahyang tau. Jomlah sembahyang. Senang je. Allahu Akbar. Simple. Senang. Allahu Akbar. Simple. Yang susah-susah tu pasal apa? Yang boleh panjang jela tu imam. Allahu Akbar. Dan tak boleh pula mendahului dia, serentak dengan dia. Bila dia dah habis Allahu Akbar, baru kita angkat kita punya. Jangan serentak. Tu imam angkat, kita pun angkat. Allah, dia kita Allah, imam tak dapat, kita dapat. Allahu Akbar, imam ulang balik Allah. Hai, siapa imam ni, kata dia. Sabar dulu, biar imam dapat dulu, baru kita bawa. Berapa ramai yang semayang wiper. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tak boleh semayang wiper. Kita kena imam bergerak dulu, baru kita bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dah Allahu Akbar, baru kita bangun. Sami Allah, Rabbana lakal hamd. Dia sujud, Allahu Akbar. Dia dah sampai tempat sujud, baru kita turun. Allahu Akbar. Dia bangun, Allahu Akbar. Dia tegak, baru kita bangun. Allah. Jangan serentak. Kena tu imam kau. Lambat nak sampai, kita sampai dulu. Macam kita berkawat, adik-adik jadi polis. Berkawat. Dari kiri. Cepat. Jalan. Baru jalan. Ada tak waktu komando tu tengah duk cakap, dari kiri, kita dah jalan dah? Tak ada tuan-tuan. 80 turun kau, kata dia. Begitulah disiplin dalam salat. Tuan-tuan, dia nak mengajak kepada kita menggunakan yang saya selalu sebut dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Teknologi langit, saya sebut banyak kali dah. Nabi Muhammad naik burak daripada Masjidil Aqsa naik ke langit dengan tangga apa semua ni cerita ni tuan-tuan. Semua ni teknologi langit. Kalau kita menguasai udara, kalau kita menguasai langit, kalau kita menguasai teknologi angkasa, kita adalah orang yang hebat. Saya banyak tuan-tuan berceramah. Saya dah ceramah 30 tahun. Ada tempat yang saya ceramah adalah dilarang untuk orang awam masuk. Orang lain tak boleh masuk, orang awam tak boleh masuk. Saya dijemput, saya boleh masuk.
Saya dengan driver, dengan PA saya. Tempat apa Ustaz? Kalau saya sebut tuan-tuan, ni tercengang. Saya boleh masuk bagi ceramah kat staff ni 300 orang. Ni Ustaz, tempat ni tempat larangan. Siapa terbang kami tembak. Tu dia. Kalau drone ni kami tembak, tak kira. Dilarang terbang atas ni. Hebat apa ni. Teknologi dia, teknologi langit. Dia orang boleh tahu siapa yang masuk, roket mana yang masuk, peluru masuk, kapal terbang masuk. Mereka dapat tahu. Canggihnya tuan-tuan. Jadi kita jangan duk pelekeh kata tentera kita pula, yang duk jaga kita ni. Saya nak cakap pada tuan-tuan yang saya hormati, teknologi langit ini ada di mana-mana tuan-tuan. Cuma kita lambat sebab kita bergaduh siang malam. Ni mikrofon ni teknologi langit. Tak ada wayar tapi boleh cakap. Remote kereta tuan-tuan tu boleh start enjin daripada sini. Teknologi sekarang. Kita duduk dalam rumah flat, kereta duduk di bawah, panas, aircon, kita buka aircon siap-siap, turun lift, dah sejuk jalan. Punya canggih. Start daripada atas, enjin, hidup, aircon, turun lift, kereta hilang, jalan kereta tuan-tuan, padam muka. Teknologi sekarang. Tuan-tuan tak perlu lagi susah bayar. Naik. Hi Proton, hello, welcome. Parade please. Depan tu longkang. Jumpa dalam tu tuan-tuan. Aku kata parade Perak, bukan parade longkang. Tuan-tuan hanya perlu bercakap saja, dia sampai. Tuan-tuan, ni teknologi langit. Saya duduk dalam kereta, saya tengok aku nak pergi ke Sungai Kertas, lain macam mana? Simpang Pulai jam, Sungkai Tanjung Malim jam. Berapa jam jam? Dia boleh begitu. Siapa yang kontrol langit ni tuan-tuan? Sayang tuan-tuan. Kalaulah orang Islam majukan langit kerana ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, lama dah orang Islam kontrol dunia. Tapi hari ini mereka kontrol kita sebab mereka kuasai langit dengan pelbagai teknologi. Apa dia maksud Ustaz ni? Contoh dia Ustaz. Contoh tadi kapal terbang. Yang mula-mula mencipta kapal terbang ni siapa? Abbas bin Firnas. Dipanggil dia dengan nama Ibnu Firnas. Orang Islam. Dia terjun daripada menara Masjid Cordoba, dia terjun dengan alatan terbang dia. Dia nak membuktikan bahawa satu hari manusia boleh terbang. Dia buat daripada bulu burung, dia buat daripada kain sutra, dia buat rangka kapal terbang, dia terbang. Terbang tuan-tuan ini. Landing elok. Dia mula memajukan industri penerbangan. Tapi sayang tuan-tuan, orang Islam bergaduh, berpecah belah. Teknologi perang, teknologi kapal terbang yang mula-mula dirintis oleh orang Islam dapat dekat orang kafir, akhirnya mereka menguasai dunia dengan teknologi kapal terbang sampai sekarang. Daripada kapal terbang kecil sampai kapal terbang besar, daripada kapal terbang slow sampailah kapal terbang perang. Mereka kuasai. Bila mereka menguasai kapal terbang, mereka boleh ugut mana-mana negara. Amerika saja ada 14,000 jet fighter. Bila-bila masa dia boleh sampai di Malaysia. Dia kan peduli apa tuan-tuan? Kapal perang dia duduk tengah-tengah laut. Atas kapal perang dia ada jet. Bila-bila masa dia boleh main. Pasal apa? Pasal dia kuasai teknologi langit. Saya nak ajak pada tuan-tuan, apa benda teknologi langit yang belum kita terokah? Tadi saya tengok satu kereta tulis kat depan cermin dia Grab. Dulu-dulu tak ada Grab, dulu-dulu ada driver taksi. Tunggu pelanggan, duk main dalam bawah pokok. Ikut giliran. Kalau orang dipanggil dia masuk, orang dipanggil dia masuk. Sementara tu main dalam, kesian dulu orang driver taksi. Tapi hari ni orang panggil taksi dengan online, dengan teknologi langit. Jadi senang orang yang buat Grab. Driver taksi pula menung. Hari ni makcik-makcik pergi masjid pun naik Grab. Call sampai. Ayo siap-siap sampai.
Sayang, kalau dulu orang Islam buat teknologi langit Grab, lama lah. Buat Grab food, Grab rider, Grab semua kita buat Grab. Itu baru teknologi langit terkini yang kita sebut Grab. Yang lain-lain, cuba fikirkan tuan-tuan. Saya buat ceramah hari ni ada 3 live. 3 masuk live FB. Berapa ribu orang tengok? Tak tahu. Saya masak nasi goreng saja tuan-tuan, 8 juta orang tengok. 8 juta. Di Facebook saya rasa ada 9 dah. Di TikTok saja 2 juta. 2 juta tengok. Bukannya buat apa? Buat nasi goreng kan? Tak tahu nak buah apa atas nasi goreng. Saya ambil nasi lemak, saya ambil kuah lemak, buah tu campur sekali. Orang pelik, nasi goreng campur gulai lemak kuning. Mak mertua saya telefon, hang tak penin ke makan? Penin ke? Saya makan sikit, bagi orang lain makan biar dia penin banyak sikit. 8 juta tontonan. Hari ni kalau kita ceramah malam ni, satu dunia boleh tengok muka tuan-tuan. Jom kita majukan masjid kita dengan teknologi langit. Tadi tuan-tuan tengok tak? Adik-adik yang kutip derma bola tung ni, agak-agak penuh tung tu. Tobatlah home tak penuh. Ada yang sakit mata, ada yang masa tu lah mengantuk waktu tabung tu lalu. Terus tidur tu. Tak payah edah tabung. Buat ceramah, letakkan tabung pembangunan surau. Nombor sekian-sekian, masukkan. Berapa ramai orang masuk. Bukan susah hidup. Sebab tu Nabi kata kalau nak hebat, kena bagi kawan dengan semua orang. Afsyussalam. Baik dengan semua orang, ramai kawan, kau boleh jadi kaya. Bila kau bagi salam pada orang, kau boleh jadi kaya. Macam mana? Wasilul arham, sambung silaturahim, kau boleh jadi kaya. Saya Facebook saya tak ramai pun. Tak ramai Tuan Haji Facebook saya. 1.9 juta followers saja, tak ramai. Kalau seorang bagi saya RM1, kalau seorang bagi RM1, TikTok tak ramai follower saya, like saya pun tak ramai, 6 juta. Kalau seorang bagi RM1. Sebab tu orang hari ni buat gila-gila punya konten supaya pengikut ramai. Tu tujuannya. Jom masjid, anak-anak muda bantu pihak masjid. Macam mana nak hidupkan masjid kita? Dengan online, langit. Buat benda-benda yang hebat. Kita bantu kerjasama. Anak muda kepakaran dia macam ni, orang dewasa kepakaran dia macam ni. Bila bergabung tuan-tuan, dia menghasilkan satu keputusan yang sangat cantik. Sebab tu kita tak nak berpuak-puak dalam masjid kita. Dalam masjid kita satu. Parti ke, pahaman ke, umur ke, itu kita letak ke tepi dulu. Tapi duduk di masjid, kita satu. Macam mana kita nak jadikan masjid kita ni hebat? Kerana Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj bermula daripada masjid, berakhir di masjid. Perjalanan masjid ke masjid mesti ada kehebatan. Kenapa Nabi menghidupkan masjid? Apalagi teknologi langit yang saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya baru cerita teknologi Grab, baru cerita sikit je teknologi Facebook, teknologi TikTok. Sikit saya tak hurai banyak. Nanti kita hurai lagi, bagi tuan-tuan buka mata. Tengok, hebat langit ni. Makcik-makcik tak payah jual semprit dah. Duk bawa kuih semprit bulan Syaban ni, bawa kuih semprit kok nak tempah kuih bulan puasa. Saya buat semprit, kalau nak order rasalah. Tak payah makcik buang masa tu zaman Tok Kaduknya. Sekarang makcik buka bisnes semprit Ramadan, dijamin sembelit. Ramai orang beli makcik. Masuk saja dalam online, bersepah orang beli. Allah tuan-tuan, duduk di rumah saja, tak payah kelang kabut. Banyak kau ustaz teknologi langit. Surah Luqman bagi tahu, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan di bumi? Allah sebut langit dulu baru bumi. Maknanya di langit lagi banyak rezeki, lagi banyak teknologi di langit. Jom kita kuasai langit tuan-tuan, kita akan jadi orang hebat. InsyaAllah saya cerita lagi tuan-tuan.
Saya dah ceramah 32 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke Sungai Kertas. Kalau tuan-tuan nak dengar lagi cerita langit ni, tuan-tuan jemput saya lagi selepas 32 tahun. Terima kasih pada jawatan kuasa. Terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, apakah hikmah di sebalik peristiwa bila mana baginda Rasulullah terpaksa berulang alik untuk mengurangkan jumlah solat dari 50 hingga 5 waktu? Kalaulah Nabi tak minta kurang, berkat tak semayang semua. Yang 5 ni pun berat lah. Yang 5 ni pun masjid Allah tak main dah. 50. Kalaulah 50 sehari semalam tuan-tuan, tak sempat beranak kita. Sungguh tak sempat apa. Elok masuk bilik azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mayang. Elok buka baju je, Allah, bila nak bersalin je buka. Nak kerja tak boleh, nak buat apa tak boleh. Allah Maha bijak, dia bagi 5 ni cukup untuk kita. Pahalanya sama macam 50 tadi. Baik, sebelum adanya perintah solat, bagaimanakah caranya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadat? Tuan-tuan, masa itu tak wajib lagi sembahyang. Sebelum Nabi naik, sebelum naik ke langit tu, perintah sembahyang tak wajib lagi. Hak jadi pada Nabi je. Sebab tu Nabi ajar ibadat sembahyang sunat perlahan-lahan, sir, nama dia sir. Sembahyang secara sembunyi-sembunyi. Bila Nabi naik saja ke langit, Nabi tengok ibadat para malaikat. Macam mana mereka sembahyang bersaf-saf. Nabi tengok ni tuan-tuan, Nabi seronok tengok malaikat sembahyang. Dengan bersafnya, dengan rapatnya, dengan duduknya bersaf-saf. Dalam surah As-Saffat ayat 4 Allah Ta'ala sebut, Allah suka kamu ni sembahyang bersaf-saf ni. Maka peristiwa itulah diambil iktibar, maka macam mana kita nak sembahyang. Macam mana yang kita nak sembahyang. Yang sebelum daripada itu taklah diwajibkan. Lepas daripada itu wajib mengikut peraturan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita. Peristiwa Isra dan Mi'raj memberi kesan yang besar pada umat Islam dan ianya tidak mampu dicapai oleh logik akal. Andai kata ada ejekan pertanyaan daripada orang bukan Islam, apakah cara terbaik untuk kita menjawab? Nak kata bodoh dia bergaduh pula. Jawab dekat dia, lakum dinukum oleh yadin. Sudah. Cara nombor 2, you daripada apa? You dari apa? You dari apa? You, Tuhan menciptakan you daripada apa? Suruh dia jawab yang tu. Dari air lah, air mani, sperma. Sperma tu ada mata kah? Tak ada. Sperma tu ada suara kah? Tak ada. Sperma tu ada jantung kah? Genetik X, genetik Y ni, kromosom X, kromosom XY ni ada mata, ada hati, ada jantung kah? Tak ada. Daripada sperma dia jadi bayi, dia jadi kamu. Kamu tak pelik. Tuhan jadikan kamu daripada air. Daripada tak boleh bercakap, boleh bercakap. Daripada tak nampak jadi nampak, hanya berasal daripada air. Sebelum kamu tak percaya Tuhan naikkan Nabi naik ke langit, kamu juga jangan percaya daripada air boleh jadinya kamu. Okey? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, yang saya hormati, nak hujah dengan puak-puak yang guna akal ni, kita guna akal. Sebab tu kita kena mahir. Baca ayat Quran wajib dah, guna otak dah. Guna otak dah. Sekarang Tuhan jadikan kamu, suara kamu lain, suara saya lain, cap jari lain, cap jari awak lain, air liur saya lain, air liur awak lain, rambut saya lain, rambut awak lain, dan tak sama semua kita. You tak pelik kah? Semuanya berasal daripada air. Punya hebat Tuhan menjadikan manusia berbilion-bilion tapi tak sama. You tak heran kah? Apa you nak kisah, apa you nak heran? Kalau Tuhan itu maha kuasa, angkat Nabi Muhammad naik ke langit, apa you heran? 2, 3.
Saya duduk di Ipoh, mari Sungai Kertas, naik kereta. Depan dashboard saya tu, depan meter saya tu, dekat cermin hujung tu, ada seekor semut. Dia ikut sekali. Saya datang Sungai Kertas. Besok pagi pukul 8 saya dekat TV Hijrah, 8 pagi besok. Malam semalam saya dekat Putrajaya, Presin 9. Pagi tadi saya kat Ipoh. Malam ni saya dengan tuan-tuan. Pagi besok TV Al-Hijrah. Malam besok Bukit Badung dekat Ijuk, Selangor. Hari Selasa pagi dekat Sekolah Tahfiz Bukit Badung. Malam dekat Batu Lapan An-Nur, Tanjung Rambutan. Patah balik ke Ipoh. Habis Tanjung Rambutan, balik pula ke Putrajaya. Pukul 9.30 pagi hari Rabu ada ceramah dekat Kementerian Kesihatan Putrajaya. Balik ke Ipoh ada IG live, apa nama, sembang viral dengan Rosyamno. Katalah semut tadi ikut. Habis di Putrajaya hari Rabu, saya balik ke Ipoh. Dia pun turun pada kereta, masuk sarang dia. Isteri dia tanya, abang ke mana? Isteri semut tanya, abang pergi Sungai Kertas. Lepas tu ke TV Hijrah. Lepas tu ke Bukit Badung. Lepas tu ni baru balik. Abang ni gila ke apa? Gila apa bendanya? Abang tu semut, mana boleh sampai jauh? Abang naik kereta Ustaz Kazim, lajunya ya Allah, sekali dia press minyak, sejauh mata memandang semut melihatnya. Kan otak Nabi Muhammad bukan berjalan, dia naik buruk, sekali melangkah sejauh mata memandang. Apa nak herannya? Tuan-tuan heran ke semut balik ke rumah dia naik kereta saya boleh bagi tahu kat isteri dia? Biar betul lah bang, apa tak betulnya? Tunggu aku naik wildfire. Itu dah sebab wildfire. Kalau GTR lagi laju betul dia. Lah, itulah jawapan pada orang kafir yang memperolok-olokkan kita. Guna otak untuk hujah dia. Ni, tuan-tuan nampak dah air mineral dia. Pramugari datang jumpa saya. Dia kata apa? Ustaz, Allah ada tak? Ada. Mana? Saya datang dari Arab. Saya tengok Ustaz dalam YouTube. Bila saya datang ke Malaysia, saya nampak Ustaz, maknanya Ustaz ada. Saya tengok dalam YouTube dan saya nampak Ustaz ada, maka Ustaz ada. Ustaz kata Allah ada, mana? Kalau ada mana? Saya nak tengok. Janganlah marah kak. Relax. Akak datang jauh mesti dahaga kan? Minum air. Dia pun minum. Mak minum. Dah hilang dahaga kak. Dah, terima kasih. Kak, tunjuk kat saya dahaga. Apa Ustaz ni? Ialah setiap benda yang ada mesti nampak. Dahaga ada tak? Ada. Tunjuk, nak tengok. Ustaz ni gila ke? Tak, akak yang gila nak tengok Tuhan. Tuhan bukan macam kita akak. Kalau kita boleh tengok Tuhan, itu maknanya dia macam kita. Tuhan tak sama dengan kita. Mana boleh nampak dia? Dia Tuhan, kita makhluk. Tak sama makhluk dengan Tuhan. Sebab tu kita tak nampak. Dia ada tak? Ada. Macam akak tadi lah. Rasa dahaga. Nampak? Tak. Rasa? Ya. Oh, zaman sekarang tak. Yang seterusnya, Ustaz, nasihat Ustaz untuk orang yang tidak mahu menggunakan teknologi. Tak apa lah. Saya ni tuan-tuan datang pada Ipoh. Dulu nak pergi ceramah, tanya berhenti kedai. Mana masjid ni mana? Nampak? Berhenti. Bang. Surau ni mana bang? Tanya orang. Pasal apa? Tak tahu tempat. Saya bukan orang situ. Pergi ke Kelantan, pergi Terengganu. Jauh-jauh. Tanya, ni mana tempat ni? Subhanallah. Ada yang jawab, ada yang tak tahu.
Tapi sekarang tak payah tanya, dia beritahu. Set je, Masjid Sungai Kertas, set, go, start now, jalan. Jenis yang tunjuk-tunjuk, jenis yang baik lagi ada suara, turn left, turn right, turn left, turn right, lalat jalan mati. Kalau saya tak guna teknologi, saya bodoh. Dia bagi tahu. Saya pergi Kelantan minggu lepas. Di Pasir Mas dengan di Dabung. Dabung ni kena ikut Gua Musang, Cameron Highland, daripada Ipoh Simpang Pulai, Cameron Gua Musang, Cameron Highland turun Gua Musang. Pusing juga ke Dabung tu. Oh, jauhnya tuan-tuan. Oi. Sampai alhamdulillah. Perempuan bagi tahu saya dalam kereta, turn right, turn left. Saya tak kenal pun dia. Balik tu saya pergi ke Pasir Mas, saya tinggal di Kota Baru sampai pukul 2 pagi daripada Dabung. Kemudian nak balik ke Ipoh, dari Pasir Mas nak balik ke Ipoh, dia bawa saya masuk Kelapa Sawit, dia bawa saya masuk ke dalam kampung. Saya kata kat PA saya, jalan mana lah kau orang bawa aku ni? Datuk, memang jalan ni. Jalan ni apa ni? Jalan kampung. Ini shortcut, Datuk. Kenapa? Jalan sana jam, dia ambil jalan yang paling cepat boleh sampai ke highway. Inilah jalan dia. Betul tuan-tuan, sampai ke highway. Sebab jalan sana jam, dia cari jalan yang paling cepat untuk kita. Inilah teknologi langit. Kalau saya tak pakai, saya ikut jalan lama juga, saya ketinggalan. Sebab itu, gunakan teknologi ini untuk dakwah. Gunakan teknologi ini untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Wallahu a'lam. Jumpa lagi tuan-tuan selepas 32 tahun. Assalamualaikum.